صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت والمغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Hikam Abi Madian untuk surat 13 selesai yang kedua atas. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin, katanya, dan telah mendengar Abu Yazid radhiyallahu anhu, seorang aulia yang wujud pada zaman itu, maka disahaja akan dia kerana ziarah, bermaksud dia berniat untuk menziarahi orang tersebut. Mungkin sahaja Abu Yazid ini adalah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang digelar sebagai Sultan Aulia. Maka apabila diberitahu bahawa ada seorang aulia, maka dia pun berniat untuk menziarahinya. Maka tatkala berhadap ia atasnya, bermaksud bertemu dengan orang tersebut, maka melihat ia akan dia berludah dan dilontarkan ludahnya, bermaksud dia meludah ke arah pihak kiblat. Maka berpaling Abu Yazid daripadanya dan tiadalah sampai kepadanya, bermaksud dia pun tidak meneruskan hasrat dia untuk berziarah, untuk mengambil istifadah dan mengambil barakah. Sebab di antara sunnah para ulama, iaitu bila kita berziarah kepada orang yang soleh itu, kita berziarah dengan niat untuk mendapat barakah, niat untuk dapat barakah. Jadi bila kita berziarah kepada orang yang soleh yang hidup, ataupun kita berziarah kepada orang yang soleh tinggal telah pun meninggal dunia, jadi kita ziarah kepada makam-makam para awliya, maka di atas niat apa? Di atas niat kita untuk mengambil barakah, dapat barakah, maka berziarah kita mereka. Itu jadi sunnah para ulama. Jadi kita pergi mana-mana tempat, di antara sunnah kita cari di situ ada tak para ulama dan juga orang-orang yang soleh. Sunat kita berazam macam tu. Jangan kita pergi tempat, yang pertama kita cari kat mana tempat shopping kat situ, kan. Kemudian mana kedai makan yang paling sedap, ada dua tu selesai, dia kata. Jadi rugi kalau kita jadikan perjalanan musafir kita macam tu keadaannya. Dalam kitab disebut, bila kita berziarah pada mana-mana, sunat kita berziarah kepada para ulama ataupun orang yang soleh yang ada di tempat itu, sekiranya masih hidup. Kalau ada kesempatan mudah, kita usul berziarah. Kalau dia orang susah, bawa bekal sikit.
bagi dia kan. Kalau orang kaya dapat minum. Kan, tapi bukan itu niat kita. Niat kita untuk mengambil barakah. Dan sekiranya tidak ada yang hidup, kata ulama, ziarah kepada perkuburan orang soleh tempat itu. Oh, tak ada dah orang alim ke jempol ni. Tapi yang dah meninggal adalah sekian sunat kita berziarah. Sebab orang yang soleh itu mulia hidup, mulia juga selepas mati dia. Bukan dia lepas mati hilang, tak ada apa-apa nilai tak. Sekiranya orang tu orang yang mulia, tak ada masalah kalau kita tersilap, tak apa. Kita sangka orang mulia, pasal tak mulia, tak apa. Itu disebut husnuzan saja. Kita tak nak kenal pun, lah. Tapi ikut kata-kata ni dia makin Masya Allah, orang alim dan sebagainya. Jadi kita sekarang bodoh husnuzan, tak ada masalah. Husnuzan tak berdosa. Kita husnuzan orang yang salih lagi. Kita husnuzan orang ini orang adalah merupakan kekasih Allah. Tak apa, tak ada masalah. Tiba-tiba sangkaan kita tak sebenar yang sebenar, tak ada masalah. Kita berhusnuzan. Maka itulah yang dilakukan oleh para ulama. Begitulah yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dia merupakan seorang yang soleh, Abu Yazid Bustami ni. Tapi bila didengar ada para awliya, dia pula nak ziarah, tetapi dengan syarat. Yang mana disebut di sini, disebut sebelum ini bahawa seseorang yang mendakwa diri dia, seseorang yang mendakwa kewalian, mana dia hebat dan sebagainya, padahal tidak ada pada zahir dia memelihara akan syariat. Kita tak tahu yang batin. Kita pandang syariat ni. Orang terlampau memuji, orang terlampau mengagungkan dia ni kerana para awliya dan sebagainya. Berhak kita untuk melihat zahir dia. Berhak. Jadi disebut sebelum ini bahawa seseorang yang mendakwa dirinya daripada kalangan wali, padahal pada zahir dia tidak memelihara akan syariat dan berjalan dengan jalan tarikat, bermaksud jalan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jauhkanlah, jangan engkau menghampiri dia. Ini siapa sebut? Al-Imam Sidi Abi Madian dalam kitab ini. Al-Imam Sidi Abi Madian ini disebut oleh ulama sebagai wali Qutbul Ghaus. Al-Imam Sidi Abi Madian ni dia seorang kutub, disebut Qutbul Ghaus. Memang wali kutub sungguh. Sidi Abi Madian ni memang alim sungguh, memang wali sungguh. Makam dia ada di Jazair, tak salah, Jazair sebelah di Kedua Maghribi itu. Maka itu kata Sidi Ahmad Dian. Begitulah yang berlaku kepada Imam Yazid Bustami. Bila disebut seorang awliya, tetapi apabila dia sampai sahaja, maka orang ini tidak menjaga adab. Adab mudah, boleh kita tinggal dengan dia, tak salah. Sekadar dia berludah ke arah kiblat. Begitulah yang dilakukan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Dikatakan Imam Bukhari nak mengambil hadis pun, dia tengok tuan yang nak meriwayatkan hadis tu. Dia akan tengok. Ada tuan guru yang nak dia ambil hadis itu, meludah ke kiblat. Tak jadi dia ambil hadis tu dah. Begitu pun juga yang di sini pendakwaan seorang soleh dan sebagainya, tapi tidak beradab dengan adab syariat, maka tidak dia meneruskan hasrat dia untuk bertemu dengan orang tersebut, maka tiada sampailah kepadanya. Dan berkata Abu Yazid berkata lagi, tambah dia. Berkata Abu Yazid, ini laki-laki yang tiada percaya atas sunnah.
dari beberapa sunnah syariat, maka betapa percaya. Mungkin diterjemahkan daripada bahasa Arab amanah ni, ya. Tidak amanah, ya. Tidak amanah dengan sunnah. Macam mana dia menjadi amanah di atas asrar? Amanah ni, bukan percaya. Betapa percaya atas asrar? Bermaksud bagaimanakah kita boleh percaya dia itu amanah kepada asrar? Sebab di antara khususiat para awliya itu, mereka menyimpan asrar dalam hati dia. Ada asrar, tersebut asrar rahsia-rahsia ma'rifat. Jadi para awliya itu ada tersimpan dalam hati dia rahsia-rahsia ma'rifat, disebut asrar ma'rifat. Apa yang disebut? Apakah ini maksudkan para awliya itu terdapat asrar ma'rifat dalam diri mereka? Jadi maksudkan para awliya itu ada asrar ma'rifat, bermaksud hati mereka itu ada hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dinamakan seorang itu awliya jika tidak ada hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah kita nak dapat pula? Ya. Tidak ada makna seorang itu dinamakan waliullah, awliya, sekiranya hatinya kuat tertambat pada harta, pada mangkat, pada nama, pada kemasyhuran dan sebagainya. Jadi apa faedah untuk kita menghampiri orang sebegini? Sebab kalau sekadar kita nak menghampiri orang yang hati dah hampir pada dunia, itu melambat kat pasar. Tak payah dicari. Beria kan. Sekadar zahir dia, Masya Allah, pakaian dia, janggut dia, sebagainya kan. Tak ada masalah. Tapi bermaksud dia tidak ada asrar. Hatinya itu miskin daripada rahsia-rahsia makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada faedah dia. Mana bukan maksud tak ada faedah, maksud sama macam orang awam biasalah. Ya. Tak payahlah kita. Jadi dinamakan para awliya itu kenapa? Sebab ada asrar pada diri mereka. Apakah dimaksudkan asrar? Dimaksudkan asrar mereka ada rahsia. Rahsia hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada rahsia khusus dan kebanyakan mereka menyembunyikan rahsia itu. Seseorang mencintai seseorang, dia tak ada heboh-heboh ke orang lah. Seseorang kekasih dengan kekasih, kebiasaan dia tak cerita pun. Kecuali ada orang tertentu yang tahu. Sebab kekasih-kekasih dia menjaga rahsia hubungan kan. Begitu juga para awliya al-salihin. Tidaklah disebut seorang itu awliya illa kecuali hatinya punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak mengambil barakah orang sebegini. Hati kita ni tak kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni masih dimain oleh harta dunia sebagainya, tak kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil barakah kepada orang-orang yang mana asrar, mana hati dia ada hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin orang tak tahu pun bagaimana kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin depan orang dia tak tunjuk pun. Sebab tu kita tak tahu hal keadaan orang, nampak biasa pakai kata ayam, tak pakai sawaban pun. Tak tahu kita bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuat hubungan cinta dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut para awliya itu keistimewaannya mereka itu ada asrar. Dalam hati mereka ada asrar. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita pun ada asrar kita. Tapi sekadar kita lah. Kita pun ada rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Setiap orang beriman ada rahsia dengan Allah SWT. Rahsia iman, kita kata. Kita ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang pun tahu betapa kuatnya iman kita dengan Allah SWT. Orang tak tahu. Qadar mana iman kita, orang tak tahu. Kita yang merasai iman tersebut, barangkali kita pun tak tahu qadar iman kita bagaimana. Dan orang lain pun tak tahu. Begitu juga qadar kecintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kita sahaja yang tahu. Qadar mana khusyuk kita, kita saja yang tahu. Bila kita salat, bagaimana perasaan kita menjadikan hubungan dengan Allah SWT, orang tak tahu. Bermaksud kita ada hubungan rahsia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekadar itu je lah. Jadi alangkah hebatnya kalau hubungan rahsia, setiap daripada kita ini ada rahsianya sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh orang lain, kecuali di antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Takkah indahnya hubungan kita dengan Allah SWT ni? Indah sebenarnya. Berarti setiap daripada kita ini adalah VIP. Sebenarnya. Kenapa? Sebab tak ada seorang pun tahu macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang pun tahu. Jadi sentiasalah kita menambahkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu setiap daripada kita itu rahsia kita dengan Tuhan kita. Kalau kita sebut pun orang takkan faham. Sebab apa? Sebab yang merasa dia kita. Kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Ada orang merasa lazat menjadikan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat kita nak kongsikan apa yang kita rasa dengan orang. Sebab itu ulama menyebut man la yadri la yadhuk. Man lam yadhuk la yadri, terbalik. Man lam yadhuk la yadri. Ulama kata man lam yadhuk la yadri. Barang siapa tak rasa, dia kata tak tahu. Yang merasa siapa? Kita sendiri yang rasa. Qadar mana perasaan kita dengan Allah, kita seorang yang tahu. Jadi setiap daripada kita punya rahsia masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sesuatu yang ada pada diri kita, kita tak sebut asrar lah. Sebab terlampau kecil benar perasaan itu. Adapun yang ada pada para awliya, kita kata hubungan dia sangat kuat. Kecintaan dia sangat kuat. Makrifat dia sangat kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita istilahkan ada asrar dalam diri mereka. Sebenarnya dalam diri kita pun ada juga asrar-asrar dia. Tapi tak bosan-bosan. Bila kita solat, adalah perasaan kita tenang Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang orang pun tak tahu. Ada juga, tapi rahsia itu sikit sangat. Kecuali kita bersungguh-sungguh untuk menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini merindui Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang kita biasa je, tapi dalam kita orang tak tahu. Luar kita orang tengok biasa je, dalam kita orang tak tahu. Maka disebut kita ada asrar, disebut. Orang tak tahu ada asrar. Ada rahsia. Sebenarnya setiap kita memang ada rahsia macam-macam, tapi tak berapa benar. Rahsia kita lebih kepada harta. Rupanya tak tahu dalam tamak ke sana. Rahsia juga nama dia. Rahsia ketamakan kan. Tapi rahsia ni selalu merujuk kepada benda-benda yang baik lah. Jadi para awliya itu ada asrar dalam hati dia. Maka disebut kalau sunnah-sunnah yang zahir pun dia tidak menjaganya, macam mana dia menjaga asrar katanya. Mana mungkin dalaman itu ada asrar. Itu kata Syekh Yazid Bustami. Bagaimana percaya, bagaimana dia amanah atas asrar wilayahnya, mana kewaliannya itu. Maka mengambil dalil ia dengan ketiadaan memelihara zahir syariat. Jadi seseorang yang tidak memelihara zahir syariat, tak payah kita
menganggap orang itu ada asrar pada umum dia lah. Sebagai dalil tiada memelihara zahir atas ketiadaan baik bagi batinnya, itu secara umum. Tapi tak putus juga. Banyak cerita-cerita yang pelik-pelik berlaku kepada para awliya. Pernah kita cerita dulu kan. Seperti zahir macam itulah. Hukum mudah ni macam itulah. Kita nak mengambil barakah pada seseorang. Tengok-tengok pasal pendek ke sana. Jadi dah kita hukum zahir tak payah carilah tuan guru yang betul-betul senerih itu maksudnya. Dia tengok zahir tu, payah nak percayalah. Dia boleh lah, dia tak payahlah. Ni meludah kan. Meludah ke kiblatnya. Dia tengok apa lagi tengok. Oi, kau sang melambat rokok, isap rokok sana. Dia kata. Tak payahlah. Dah. Mana mungkin yang tu. Tapi banyaklah perincian daripada tu kan. Tapi zahir tu kata tak payahlah. Nak pergi ziarah dia tengok pergi rumah. Tengok Maharaja Lawak dia kata tambah bahak pula kan. Tak payahlah kata. Secara zahir. Jadi Imam Sidi Abi Madyan kata dah tengok zahir tak payahlah. Walaupun ada cerita-cerita yang lain lagi lah. Ada dengan para awliya zahir dia mukhalafah syarak. Itu bab lain lah. Zahir mukhalafah syarak. Jadi kalau para awliya salih itu bab lain lah. Tapi secara umum dia kita kata dah tengok zahir tak payah. Dan tak salah pun kita. Sebab apa? Sebab dalil dia kata. Dalil kepada batin yang tidak baik itu adalah zahirnya yang tidak baik. Kita pilih dalil itu. Ini kata-kata Sidi Abi Madyan. Jadi cari orang yang soleh yang mudah. Apa tu orang soleh? Kita nak cari orang soleh yang mudah, iaitu zahir dia bertepatan dengan batin dia. Kan mudah kita. Daripada kita takwil-takwil, tak tu dia walaupun macam tu jangan tu dia makamnya tinggi tu. Dia payah gitu. Nak berbujah begitu. Walaupun ada sebab itu ulama dia berhujah, dia kiaskan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ada juga ulama kiaskan kepada Nabi Khidir alaihi salam di kalangan para awliya itu jangan kita tengok zahir dia. Ada juga kata-kata sebegitu. Sebab para awliya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam menguji Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa nak belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam diuji dengan mukhalafah syarak. Maka ada juga ulama kiaskan di kalangan para awliya berhati-hati juga. Sekarang nampak kan macam orang awam, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sidi Abi Madyan lebih mengambil jalan yang selamat. Untuk kita berguru dan sebagainya, maka katanya lihatlah kepada zahirnya. Sekiranya tidak ada memelihara akan zahir, maka zahir syariatnya, maka itu sebagai tanda ketiadaan baik pada batin dalamannya. Maka bahawasanya zahir itu bahasa lamun kotal ni. Contoh ni kan. Maka kata bahawa zahir batu badan itu adalah contoh berbatinnya. Maka orang yang tiada kuasa di atas tambatan zahir, mana orang yang tak mampu jaga zahirnya dengan syariat. Orang yang tak mampu jaga zahirnya dengan syariat, dia tak mampu menjaga lidahnya dengan syariat. Dia tidak mampu menjaga matanya dengan syariat. Dia tidak mampu menjaga telinga dia dengan syariat. Dia tidak mampu menjaga kaki dengan syariat dan juga yang lain. Maka kata Sidi Abi Madyan, orang yang tidak kuasa menambat tubuh badan zahir dia dengan syariat, bagaimana dia berkuasa untuk menambat hatinya dengan batinnya dengan sesuatu. Kata Sidi Abi Madyan.
Kemudian kata setengah orang yang arifin, alamat sahih ahwal. Ahwal ni keadaan yang baik. Ahwal ni kata jamak daripada hal. Halun, halani, ahwalun. Ahwal daripada kalimah hal. Hal jamak dia ahwal. Hal ni adalah keadaan. Hal adalah keadaan. Pada bahasa, hal adalah keadaan. Tapi dijadikan satu istilah kepada ahli tasawuf, disebut mereka ada ahwal. Sebahagian orang yang suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bahasa yang lebih mudah, sebahagian ahli ibadat, ahli taat ada ahwal. Hal ataupun istilah disebut dalam kitab hal ma'allah. Wa indahu hal ma'allah. Dalam kitab disebut orang itu ada hal dengan Allah. Kata tasawuf, ada kata-kata orang itu dia ada hal dengan Allah. Orang ni dia lain, dia ada ahwal. Istilah. Atau disebut sahibul ahwal. Orang ni sahibul ahwal. Sahibul ahwal ni bermaksud selalu dia bila orang itu disebabkan sahibul ahwal, kebanyakan mereka itu tidak lagi mempedulikan orang. Bukan maksud tak peduli langsung, tak. Bermaksud sahibul ahwal ini adalah orang yang perasaan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah menguasai dirinya, maka dia tak peduli orang. Bukan tak peduli orang, dia kata apa? Makna kata macam kita kalau pergi satu majlis, kita jaga tertib, jaga tertib, jaga mulut dan sebagainya. Dalam zaman-zaman itu ada yang menjoget, diam, ni bab lain ni. Kita nak sambut kawan kita balik daripada mana? Balik daripada musafir contoh dia. Ataupun majlis apa kita? Majlis kahwin ke? Majlis perhimpunan keluarga ke contoh dia. Kita ada himpunan keluarga, kita pun pergi, nak pergi kita jaga adab. Jaga adab bercakap. Walaupun kita riang jumpa ni, tetap kita jaga adab. Tak ada pujuk. Ada orang dia tak dapat jaga adab. Oh, menjoget dia. Menjoget dia. Oh, sampai dia tak peduli orang. Dia pun lompat-lompat, poluk tu. Kita ya bona ni satu malu kita kata Allah itu perasaan dia telah menguasai suasana, dia tak peduli orang lah. Dia telah bergembira. Begitulah orang yang ada ahwal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita datang masjid tertib. Bila kita berzikir pun tertib. Kita kata. Tapi bila orang yang datang ahwal, ahwal punya perasaan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak peduli orang lah, dia menjoget, sebut nama Allah Taala menjoget dia. Dia sabuk kuat-kuat. Kan? Sebab apa? Dia kita sahibul ahwal. Perasaan dia telah menguasai diri dia. Wahal orang ramai buat bising pula. Tak, dia dah gembira. Orang sebut macam mana pun tak boleh. Perasaan dia kuat. Sahibul ahwal, kita kata ahwal. Sebab itu zaman Nabi SAW ada berlaku dengan sahabat. Maka dalam masjid Nabi SAW, dalam ramai-ramai orang berzikir, ada suatu sudut orang berzikir kuat. Mana tidak meraihkan suara dia tu dengar. Dia berzikir, suara dia dengar. Orang lain kawal suara dengar. Jadi ada seorang sahabat, ya Rasulullah, la'allahu murah, ya Rasulullah. Di sahabat yang tak faham, dia kata, ya Rasulullah, orang tu nunjuk. Zikir lah. Jadi la'allahu murah, ya Rasulullah. Mungkin dia, orang ni beriak ni, ya Rasulullah. Nabi kata lah. Dia teriak,
Tapi ni bal huwa awwah. Nabi kata bal huwa awwah. Tapi orang ni adalah orang yang awwah. Awwah. Awwah ini adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dua ayat, tak salah. Satu ayat Allah Taala memuji innahu lahalimun awwahun. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang lain Allah Taala dulukan sifat awwah, innahu laawwahun halimun. Yang dimaksudkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dua ayat. Satu ayat Allah Taala dulukan sifat halim. Maka Allah Taala berkata innahu lahalimun awwahun. Nabi Ibrahim itu sifatnya halim. Halim inilah sifat para nabi, para anbiya, wajib mereka bersifat dengan halim. Halim ini sifat sabar, tidak tergesa-gesa bertindak, tidak tergesa-gesa menghukum. Maka halim inilah sifat para anbiya. Sebab itu ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia ingin memukul ataupun mengangkat pedangnya kepada seorang Arab Badui yang tiba-tiba datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui terus pegang jubah Nabi, dia cekak. Oh, Arab kampung yang tak tahu takut. Dia tak tahu Sayyidina Umar sebelah ni buka pedang sekali, tercabut kepala lah. Dia tak tahu Sayyidina Umar ni tak boleh seorang pun mengusik Nabi SAW. Orang dia tak takut. Tiba-tiba datang terus pegang jubah cekak. Engkaukah yang mencaci datuk, yang mencaci berhala-berhala sembahan datuk moyang kami? Dia marah. Nabi SAW. Dia pegang jubahnya tu. Jadi Nabi ni ketua yang amat-amat dicintai para sahabat. Tak ada seorang pun boleh usik Nabi. Ini berani buat macam tu. Sayyidina Umar dah menggelota tangan dia dengan pedang dia. Ya Rasulullah, izinkan. Maka Nabi kata, wahai Umar, kun haliman. Kun haliman, kata Nabi. Bersifatlah engkau dengan sifat yang halim, maksud sabar. Jangan sampai mana keputusan. Nabi mengatakan, kada halimun ayyakuna nabiyan. Kada halimun ayyakuna nabiyan. Hampir-hampir orang yang ada sifat halim itu menjadi Nabi. Jadi halim ini sifat sabar. Iktirafan daripada Nabi SAW. Jadi orang yang nak mencapai derajat Nabi tak ada seorang pun boleh sampai. Tapi Nabi mengatakan kada halim ayyakuna nabiyan. Hampir-hampir orang yang ada sifat halim menjadi Nabi. Jadi sifat para Nabi itu halim. Mana tak capek menghukum, tak capek kita buat keputusan. Sabar, tengok dulu. Bukan tak ambil keputusan langsung tak, tapi halim. Jadi yang pertama Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim, innahu lahalimun. Dia adalah halim. Kemudian awwah. Di antara sifat Nabi Ibrahim awwah. Dalam tafsir menyebut apa itu sifat awwah. Awwah. Dalam tafsir disebut awwah itu disebut kasratut ta'awuh. Kasrah at-ta'awuhu. Kalau belajar tasrif, ta'awwaha ya ta'awwahu ta'awuhan. Ta'awuh. Nabi Ibrahim ni orang yang banyak berta'awuh. Apa itu berta'awuh? Tafsir kata ta'awuh itu orang yang banyak mengeluarkan suara Kalau kita sakit gigi gaut ni lah mengorang ya. Mana suara orang mengorang, suara orang yang menderita. Dalam tafsir kata apa maksud awwah kepada Nabi Ibrahim? Maksud awwah kasratut ta'awuh. Banyak menyebut kalimah Maka di sini ulama mengatakan adanya zikir Bagi ahli agama yang tak faham, ni di antara
dalil zikir ah. Mana? Nabi Ibrahim banyak sebut Tapi Nabi Ibrahim tak sama dengan kita. Kita juga sakit gigi sana. Tak pernah dengar je berzikir ke dia? Tak, gigi sakit kat sana. Sekali dengar datang masjid dengar sebelah tengah orang kono kawasan Garut. Tu tak. Jadi ulama kata ta'awuhnya Nabi Ibrahim kerana teringatkan azab neraka. Takutnya neraka, risau tentang neraka. Risau tentang akhirat. Risau tentang jauhnya, banyaknya dosa kita kepada Allah. Maka kita risau. Risau tentang ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerisau itu sampai kita mengorang. Macam kita risau duit tak ada kan. Duit tak ada lepas tu kenapa? Entah duit tak ada. Duit tak ada ke sana. Lepas tu kita mengorang. Kita ni mengeluh dia kata. Kita ni mengeluh tentang azab dunia ni. Jadi orang soleh, kalau kita mengeluh tentang akhirat itu terpuji. Kita risau tentang akhirat itu terpuji. Siapa risau kita tentang akhirat, risau kita tentang dosa kita, sehingga keluar suara kerisauan tu. Kenapa hilang duit kau? Kenapa? Dosa banyak. Masya Allah. Itu bagus kita kata. Tapi kenapa? Kunci hilang lah. Tu yang tidak diiktiraf lah. Nabi Ibrahim tu disebut banyak sebut ataupun itu kata ulama kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam orang tengah rindu kan. Rindu apa ni cik? Hantar anak tak balik kata dia. Mana suara kerinduan dia. Dia apa kita sebut? Suara keluhan rindu dia. Itu kita keluhan yang tak ada nilai lah. Sebab sekadar mencintai anak, isteri. Ini keluhan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kata ataupun suara keluhan rindunya pada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah rindunya kepada Allah. Ataupun para sahabat dulu merasa rindu kepada Nabi sallallahu betapa rindunya kepada Rasulullah. Ini adalah kita kata suara-suara keluhan yang baik. Suara-suara keluhan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi sama, makna tak sama. Sakit gigi pun macam tu juga bunyi Sakit kaki pun macam tu juga bunyi tapi makna dia tak sama. Maka ta'awuh Nabi Ibrahim itu kita sebut hal keadaan dia telah menguasai diri dia. Nabi Ibrahim itu ada hal. Dia tak boleh nak tahan-tahan lah. Maka keluar suara keluhan cinta dia. Keluar suara keluhan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang sakit lah, dia tak peduli dah. Menjerit satu hospital tu. Bah tak malu peduli apa dan kata dia. Dah hal keadaan telah menguasai diri dia. Pukul dari situlah menjerit. Malu, kita malu, dia tak ada malu dah. Pukul dia lah siapa pun suruh hospital kan tak nak dah. Sampai hospital menjerit dia. Mana hal keadaan menguasai diri dia. Jadi sahabat Nabi yang berzikir kuat-kuat tadi, sebahagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, barangkali orang dia riak nak tunjuk-tunjuk dia berzikir. Tak, Nabi kata annahu awwah. Ta'awuh orang yang rasa sangat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata sahibul ahwal. Ini sahibul ahwal. Kuat hal dia, maka dia menyebut Allah Subhanahu wa taala secara kuat-kuat.
Maka disebut orang yang arifin, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, alamat sah ahwalnya, hal keadaannya itu betul-betul ke hal keadaan itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia kata istiqamah fi syariah. Istiqamah fi syariah. Jadi kita, oh masya-Allah, dia ni orang yang sangat cinta pada Allah Subhanahu wa taala ni. Tengok tu kalau berzikir menjoget-joget kan. Orang kata masya-Allah, sahibul ahwal. Tengok istiqamah dia pada syariat. Tengok istiqamah, kerja taat, kerja maksiat, kerja apa, tapi bila berzikir menjoget-joget, kita kata tu tak ada, tu buih-buih nama tu. Kita kata hal yang buat-buat nama dia. Bukan dia benar-benar cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah sehingga datang hal keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama memberikan dua hukum. Berziarah kepada makam orang yang soleh, berziarah kepada makam para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka apa adab dia? Ulama kata bila kita berziarah kepada makam-makam orang yang soleh, makam para sahabat, makam ahlul bait, makam para awliya, hendaklah kita beradab, jarakkan di antara kita dengan makam tersebut, bagi salam dengan betul, jangan kita mengusap-usap, jangan kita mencium, hukumnya makruh. Kalau disebut di situ dalam kitab fiqh, illa disebut illa sahibul ahwal, katanya, kecuali orang yang ghalabatul ahwal, seperti orang yang tidak tertanggung rasa cintanya kepada sahibul maqam itu, maka dibenarkan menciumnya. Sebab itu disebut ketika mana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Bilal selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal tak mampu lagi nak duduk di Madinah. Dia tak mampu duduk di Madinah. Sebab dia dah biasa. Bila berada di Madinah, maka dia lakukan azan untuk menunggu Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Jadi bila Nabi dah wafat, dia tak sanggup tinggal Madinah sebab ingatan dia sangat kuat dengan Nabi. Apa sahaja di Madinah, maka dia keluar dari Madinah. Maka dalam tempoh beberapa lama Sayyidina Bilal berhijrah ke negeri yang lain, sehingga Sayyidina Bilal bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi sallam. Maka Nabi mengatakan, "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Ya Bilal, ma hadzal jafa? Jafa ni maksud orang yang tidak ada rasa, orang yang tidak ingat Nabi sallam. Jafa ni kering. Jafa ni kering. Jadi, kenapa begitu kering hatimu wahai Bilal? Ma hadzal jafa, wahai Bilal, kenapa begitu kering hatimu? Jadi Sayyidina Bilal mimpi beberapa kali Nabi sallallahu. Ma hadzal jafa, kenapa begitu kering hatimu? Bermaksud tidakkah engkau ingin berziarahi aku di Madinah? Jadi alamat. Jadi bila Sayyidina Bilal dah mimpi 2-3 kali, dia pun dah bermusafir ke Madinah. Sebab mimpi Nabi sallallahu. Kisah yang panjang lah boleh sampai di Madinah. Zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dia kembali ke Madinah. Banyak cerita, tapi riwayat menyebut ketika mana Sayyidina Bilal berziarah ke makam Rasulullah, ketika itu mungkin belum ada jaring dan sebagainya, maka dikatakan Sayyidina Bilal tersambam di atas kuburnya Nabi sallallahu, dan dia mengalirkan air mata di pondok makam Nabi sallallahu. Jadi kalau ikut kitab fiqh disebut makruh buat macam tu. Tetapi dia kata illa sahibul ahwal, kecuali orang yang perasaan cinta dia terlampau kuat, maka itu diizinkan. Maka sahibul ahwal bermaksud orang yang punya hal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila menyebut nama Allah, maka datang hal. Bila sebut nama Allah, datang hal yang lain.
tak boleh nak kawal. Mungkin menangis, mungkin terlalu gembira dan sebagainya. Kita kata sahibul ahwal. Tapi sahibul ahwal jangan tertipu. Kenapa? Tengok istiqamah dalam syariat. Istiqamah ke tidak? Salat dia, akhlak dia. Kalau tidak, maka itu ahwal yang tidak diiktiraf. Termasuk tidak ada manfaat ahwal dia. Kalau syariat tidak istiqamah. Apa lagi yang lain? Akhlak tak jaga dan sebagainya. Bercakap dusta, apa lagi? Cakap banyak dusta dan sebagainya. Banyak nanya orang dan sebagainya. Tapi masya-Allah, sahibul ahwal. Maka kata hati-hati. Itu bukan tanda hal keadaan hal yang betul dia kata. Kalau betul-betul dia punya perasaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tengok tentang kekuatan istiqamah dia. Ataupun kita sendiri perasan, oh masya-Allah, datang hal dah ni berzikir dari macam rasa dah anda dah ni rasa ni dah. Tengok tentang syariat dan istiqamah ke tidak. Sembahyangmu tak jaga. Jadi itu mana dusta semata-mata. Maka kata di sini bagi alamat dia kata. Apakah alamat sah orang yang memiliki ahwal, iaitu istiqamah pada segala af'al dan istiqamah dengan syariat. Istiqamah dengan syariat. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tiap-tiap batin. Masya-Allah, batin ni masya-Allah mencintai Allah. Batin ni makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap batin kita yang kita rasa dalaman kita ini masya-Allah tingginya. Kita rasa, kita perasan saja menyalahi zahir. Oh, dalam ni kata masya-Allah makrifat rasa. Dalam kita ahli makrifat rasa. Tapi bersalahan dengan perbuatan yang zahir. Syariat dia macam mana? Kuat tak syariat kita? Tetapi menyalahi zahir, maka batil yang pendakwaan dalam tadi. Tak sebutlah yang dalam tu. Sekiranya zahir kita tidak mampu kita menjaga syariat yang zahir, maka batil, batal. Maka adalah baik batin itu katanya. Bermaksud sekiranya batin kita baik. Bermaksud batin kita ini baik, batin kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, batin kita ini rasa ta'zim pada Allah Subhanahu wa taala. Itu batin kita kan. Sekiranya batin itu baik, maka lazimlah baik zahirnya. Mesti lazim baik zahirnya. Jadi hukum macam tu ya. Kita ambil hukum macam tu. Kita tak ambil hukum macam Nabi Khidir alaihi salam. Itu tolak tauhid. Kita ambil yang umum. Nak tahu batin dia baik, maka zahir syariat juga baik. Macam mana tutur kata dia, macam mana akhlak dia. Masya-Allah, istiqamah akhlak dia. Tu baru kita boleh. Tapi kalau luar macam-macam, kau jangan macamnya, kau jangan macamnya. Maka adalah baik batin itu daripada lazim baik zahirnya. Maka manakala baik hati, maka seorang tu yang hati dia baik, maka nyatalah cahayanya di atas tubuh badannya. Jadi ini kaedah yang lebih selamat. Tetapi kaedah ini lebih selamat daripada kaedah yang satu lagi itu. Berarti sekali lagi, belum tentu lagi Allah mukhalafah syara' itu orang yang bukan baik. Itu satu kaedah yang khas. Itu memang berlaku kepada beberapa para ulama. Tapi kita ambil kaedah umum, iaitu sekiranya batin orang tu baik, maka luar dia baik. Jadi kita mengambil jalan selamatlah. Jadi kita nak mengambil faedah daripada seseorang tentang agama ni. Ini tentang agama, bab lain tu lain lah. Bab meniaga ke apa tu bab lain. Ni kita nak ambil sesuatu faedah agama daripada seseorang.
maka kita perhatikan syariat dia yang zahir. Sebab ambil kaedah apa? Ambil kaedah segala yang batin dia baik, maka luar dia pun baik. Maka lazimlah pada zahirnya. Sebab apabila baik hatinya, maka nyatalah kebaikan hati itu terdapat pada tubuh badannya. Ketahuilah olehmu bahawasanya yang terlebih dalil yang menunjukkan itu. Betul, Masya Allah. Dalil orang baik batin dia. Dalil orang tu Masya Allah batin dia baik. Mana seorang yang boleh kita ambil istifadah. Ketahuilah bahawasanya yang terlebih dalil, dalil bukti yang menunjukkan seorang itu baik, iaitu yang pertama, memelihara waktu. Memelihara waktu. Dan melazimkan jamaah, iaitu sembahyang Jumaat dan jamaah. Dan memelihara akan segala panca inderanya daripada barang yang tiada memberi faedah, bukan benda yang haram. Memelihara pandangan di perkara yang tidak memberi faedah. Apa maksud memandang perkara yang tidak beri faedah? Kalau dalam kitab tasawuf dia sebut memelihara pandangan di perkara yang tidak faedah, bermaksud tidak memandang kepada sesuatu yang melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikira tidak faedah. Kalau dalam kitab tasawuf menyebut memelihara pandangan di perkara yang tidak faedah, iaitu dia tidak akan memandang suatu perkara yang boleh menjauhkan ingatan daripada Allah SWT. Maka itu tidak faedah. Maka setiap pandangannya mestilah sesuatu yang boleh membawa kepada Allah SWT. Sampai macam tu sekali. Siapa yang boleh jaga macam tu? Maka dia menjaga panca inderanya daripada barang yang tiada beri faedah, dan menyuruh dengan ma'ruf, dan menegahkan yang mungkar, dan kasih sayang atas segala makhluk. Okay, mana nak cari orang ni? Dan menegahkan yang mungkar dan kasih sayang atas segala makhluk, dan juga orang yang berpaling hatinya daripada dunia. Orang yang berpaling hatinya daripada dunia. Dan baik perangai serta yang hampir. Baik perangai serta yang hampir dan yang jauh. Bermaksud hampir jauh. Dan baik perangai serta yang hampir dan yang jauh, maka memberi akan tiap-tiap orang dengan haknya yang berpatutan. Mana orang yang hampir, orang yang jauh, dia berikan hak yang berpatutan dengan dia. Dan dihadapkan yang jahat dengan yang baik. Bermaksud setiap perlakuan yang jahat, dia akan balas dengan yang baik. Dan menghubungkan akan orang yang memutuskan. Orang berkelahi dengan dia, dia buat baik dengan orang tu. Itu kalau orang berkelahi, itu sekali orang marah, kita 2 kali marah dengan orang tu kan. Mana kata sifat yang disebut ni adalah sifat nabawiyah. Sifat yang disebut adalah sifat Nabi. Sifat disebut sifat Nabi, sifat nubuwah. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka dia tidak dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Menghubungkan orang yang memutuskan. Masya Allah. Bermaksud orang yang memiliki hati yang sangat kuat. Hati yang sangat kuat. Hati kita ni lemah. Kita yang dulu putih orang. Kita yang dulu menghindari pada orang kan. Itu hati yang sangat lemah. Kalau kita ataupun sifat kita ni sifat yang orang yang dulu memutuskan, kita sangat lemah.
Orang tu tak ada apa pun. Kita lah dulu menghindari pada dia. Malih dia cakap dengan kau lah dia kata. Mula dia siapa? Kita. Dia tak cakap pun. Kita yang memutuskan mana kita sangat lemah. Satu. Kalau orang tu yang memutuskan hubungan dengan kita juga dikira lemah, sekiranya kita tak nak menyambungkan yang betul itu. Kita ni kan pantang cabar. Kau tak nak kawan, kau boleh kau lah. Dia kata, kita kisah apa? Duit banyak. Tak nyonyeh apa pun. Jadi itu juga lemah. Masya Allah. Yang kuat dia apa? Yang kuat kita pula pergi menyambungkan. Tak tahu kita yang, kalau istilah apa ni, kita yang menghinakan diri. Kita pula pujuk dia. Sedangkan dia yang nak putih. Yang dia nak putih juga, duit dia tak ada, semua tak ada. Kita semua ada. Tapi kita pula sanggup pergi berbaik dengan dia. Masya Allah. Jiwa yang sangat hebat. Jiwa yang sangat hebat. Yang putih itu dia yang putih. Satu. Kemudian yang dia putih itu semua tak ada kat dia. Mana kalau kita tinggal tak ada salah. Kita semua ada. Tapi kita yang merendahkan untuk menyambung. Mana ini syakhsiah yang sangat hebat. Bermaksud orang yang menyambungkan sesuatu yang putus. Orang yang mula untuk menyambung persahabatan. Kan? Jadi macam mana cara kita nak sambung benda yang putih? Mudah saja. Nak sambung benda yang putih, dah kita maafkan dia. Dan kita tak ada rasa apa-apa, marah, benci pada dia. Dia nak marah pada kita, tu hak dia lah. Ada pun kita, kita pandang wajah dia dengan pandangan rahmat. Dia dah sambung tu. Bila kita pajam mata, nampak muka tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau kita pajam mata, mana muka Allah muluat tu muka ni. Malah kata kita belum ingin nak sambung dengan dia kan. Payah tu kan. Sekali kita bila pajam mata, meluat tengok muka maksud kita putus dengan dia tu. Sampailah kita maafkan dia. Maka kebencian tadi tukar dengan kasih, rahmat. Kan? Dan kita tunjuk pula kita buat baik dengan dia. Maksud kita tak nak kelahi lah. Kita baik. Dia pula tanda. Tu tak dapat kita nak buat dah. Kita dah sambung. Itu yang disebut sambungkan kepada orang yang telah memutuskan tauhid. Kadang satu benda yang susah kan. Dia susah. Tak nak kita dah. Bila kata tak nak. Jumpalah akhirat nanti kita kata. Tak nak. Oh anda gitu. Tak kosor dah, tak kosor dah. Habis bila lah. Jumpalah akhirat nanti. Oh, dia tahu macam mana orang mana yang jumpa orang yang kata putih akhirat tu. Sebab itu Nabi hari ni. Sebab itu pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang Nabi kata akan masuk seorang penghuni syurga. Sebab Nabi seorang yang boleh confirmkan orang ahli syurga. Akan masuk seorang ahli syurga. Jadi bila masuk seorang, kemudian orang tadi keluar awal. Maka Nabi kata, yang aku masukkan tadi sahabat yang keluar. Jadi bila sahabat tengok, tak salah, sahabat tu lah Huzaifah bin Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani, tak salah. Maka pergilah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar ke rumah Huzaifah Al-Yamani. Dengan keadaan Huzaifah tak tahu pun Nabi sebut tentang diri dia. Maka Abdullah bin Umar pergi ke rumah Huzaifah dan bertamu di rumah Huzaifah 3 hari 3 malam. Sebab dalam Islam wajib muliakan tetamu 3 hari 3 malam. Kaedah agama Islam bila orang nak bertamu rumah kita, maka wajib kita muliakan dia 3 hari 3 malam. Itu hak tetamu 3 hari 3 malam.
Maka Abdullah Ammar ingin bertamu ke rumah Huzaifah Al-Yamani. Jadi budaya tu sekarang ni tak jadilah. Budaya bertamu sama orang satu benda yang bukan budaya kita orang kan. Tapi dalam Islam ada budaya tu. Jadi bahkan jadi hak tuan rumah pula. Dalam agama kita bila orang nak bertamu tu hak kita izinkan dia bertamu. Bagikan tempat tidur dia, bagi makan minum selama 3 hari 3 malam. Maka itu termasuk dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah akhirat, maka muliakan tetamu dia. Jadi hak tetamu 3 hari 3 malam. Jangan sampai seminggu pula. Jadi Abdullah duduk 3 hari 3 malam rumah Huzaifah. Dengan dia apa? Nak tengok apakah amalan Huzaifah. Sehingga Nabi kita dia pun syukur. Hari pertama dia tengok tak ada keistimewaan apa pun, puasa pun tidak. Baca Quran pun tak ada. Qiyamul lail pun tak ada. Abdullah bin Ammar dia qiyam. Dia tengok Huzaifah tidur. Lepas makan sama-sama tidur. Besok pagi tak ada puasa. Baca Quran tak ada, amal tak ada, banyak amal yang wajib biasa. Jadi kebingungan Abdullah Ammar. Amalan apakah yang menyebabkan dia masuk syurga? Sampai 3 hari baru dia jumpa. Sebenarnya aku datang ni bukan sekadar nak bertamu, kata dia. Jadi kenapa aku datang ni? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut engkau itu adalah ahli syurga. Dalam satu majlis. Tapi aku tak nampak pun amal yang kau lakukan. Kalau begitu, sabdaan Nabi dia kata, memang aku tak ada amal, cuma yang aku amalkan, setiap kali nak tidur, aku maafkan kesalahan orang kepada aku. Yang pertama, aku pastikan aku tak ada buat salah dengan seseorang. Jadi sebelum nak tidur tu, kita ingat ada tak kita buat salah dengan orang. Jadi kalau ada, besok pagi copek-copek kita minta halal kepada orang. Atau kita bayar. Bermaksud Sayyidina Huzaifah pastikan dia tak ada masalah dengan orang. Tak ada orang pun menuntut sesuatu pada dia. Ini orang yang paling selamat di akhirat. Orang yang paling selamat di akhirat adalah orang yang tak ada seorang pun tuntut apa-apa kat dia. Dan orang yang paling malang adalah orang yang banyak orang tuntut sesuatu kat dia. Walaupun dia banyak solat, banyak puasa, banyak haji, umrah dia banyak kali. Sedekah dia banyak, baca Quran dia banyak. Tetapi di akhirat nanti ramai yang datang tuntut. Jiran nuntut, nia nuntut, macam-macam dia buat. Hatta kita mengumpil orang pun, orang tengah tuntut kita. Apa lagi? Fitnah dan sebagainya. Kita menghina orang dan sebagainya. Mana sesuatu yang kita buat zalim pada orang, itu sangat-sangat merugikan kita di akhirat nanti. Sebab orang di akhirat terdosa. Orang di akhirat terdosa nakkan kebaikan untuk menampung kejahatan yang ada, terdosa. Tiba-tiba kebaikan yang hendak tu ada kat kita. Kita pernah nanya dia. Oh, dia sangat berhajat kepada kebaikan tu, maka dituntutnya kepada kita. Kita pernah zalim kepada orang, yang mana orang yang kita zalimi itu dia ada masalah di padang mahsyar nanti. Dia tercari-cari pahala. Kita kezalim dia, itu peluang yang sangat maksimal itu lah. Gitu. Allah bagilah. Macam mana bayaran itu yang Nabi kata, sehingga orang tadi bankrupt pahala. Bagi sekian. Sebab apa? Sebab masalah dengan orang. Sebab tu Huzaifah Al-Yamani di antara amalannya sebelum tidur dia pastikan ada tak orang yang dia bersalah cakap dan sebagainya, mau esok hari dia akan minta maaf pada orang tu. Itu kemudian kalau ada orang buat salah dengan dia maafkan. Kalau ada orang buat salah dia maafkan. Dia maafkan dia memaafkan kesalahan orang. Inilah amalan yang paling menyelamatkan kita di akhirat nanti. Berbanding lebih hebat daripada kita banyak amal. Kita banyak amal banyak, tapi kita marah dengan orang pun ramai juga.
Kita banyak amal, tenai orang pun banyak juga. Maka ini cara yang tak selamat lah. Cara yang berbahaya. Sebab tu satu yang untuk menyelamatkan kita, minta maaf pada orang. Itu jalan yang sangat selamat. Dan jalan tu sangat dibenci oleh iblis. Minta maaf orang iblis sangat benci. Sebab tu kita malas nak minta maaf orang. Sebab sentiasa akan ada bisikan iblis. Jangan jatuh di muka tu. Kau tu anda. Anda kau tu. Takkan kau tapi minta maaf dah. Jangan orang malu. Iblis bisik tu. Dia pun tak jadi ya. Jangan orang malu. Kalau tak biar dia nyombah ke kau tu. Tak ada kau nak pergi nyombah dia tu. Apa tu juga kita kata. Sebenarnya iblis tu nak membinasakan kita. Maka matilah kita dalam keadaan kita berkelahi orang yang berkelahi orang musuh sebagainya. Jadi menyebabkan tergadai akhirat kita. Kita memerlukan satu pribadi yang sangat kuat untuk maafkan orang, memerlukan pribadi yang kuat untuk kita berbaik dengan orang. Itu memerlukan pribadi yang sangat kuat. Dan terkadang kita tak ada kekuatan. Kau nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu dah nak ngajak dia. Aku minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang hajat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk jangan kita menjadikan kebinasaan kita di akhirat nanti. Sebab perkara yang boleh membinasakan di akhirat nanti bila kita ada masalah dengan makhluk. Bila kita ada makhluk itu sangat menyusahkan di akhirat. Sebab apa susah? Sebab setiap amal kita tergantung pada orang tu. Tergantung pada orang tu. Sebab ada orang tuntut hutang dia, ada orang tu maafkan kita. Itu hak orang pada kita. Sekiranya kita menerima orang, maka sama ada kita minta maaf pada dia, ataupun dia menghalalkan. Tak ada jaminan pada seseorang. Seseorang itu bebas nak memaafkan kita. Sekiranya kita melakukan kesalahan pada orang. Jadi itulah disebut seorang yang mampu memaafkan orang. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.